Golongan orang-orang muda sekarang, terutamanya golongan muda pada masa inilah, mengatakan, alah, aku tak tahulah apa aku nak buat. Ustaz, tolong bagi tahu saya apa yang harus saya lakukan. Saya patut ambil meja apa? Apa jenis pekerjaan yang harus saya lakukan? Dan belajar apa? Dan mereka lepas tu tak buat apa-apa pun. Dan mereka telah mendapatkan sebanyak 30 jenis nasihat daripada seseorang. Kemudian mereka pergi ke orang lain dan dapatkan 40 nasihat pula. Lepas tu mereka pergi ke orang lain dan dapatkan 50 nasihat lagi. Dan semua nasihat-nasihat ini dari semua orang ini, mereka akan berkata, alah, aku pergi tanya 100 orang dan aku dapat 100 jenis nasihat yang berbeza-beza. Yelah, mestilah. Tahu tak apa sebab kamu pergi bertanya 100 orang. Dan anda mendapatkan 100 jenis nasihat lah. Kerana manusia ini adalah individu. Mereka akan memberikan anda nasihat individu. Sehingga kamu sendiri membuat kerja, anda tidak akan dapat menemui siapa sebenarnya diri anda itu. Anda tidak akan mengetahui kekuatan anda dan anda tidak akan mengetahui kelemahan anda. Cuba berhenti untuk takutkan kerja. Cuba berhenti untuk takut melompat terus masuk, mencubakan sesuatu. Untuk menghadapi kegagalan juga. Pengalaman kegagalan ini adalah baik untuk kamu kerana ia akan kasih nampak kerekahan dan lubang pada dinding. Dan dari situ, anda dapat tahu dan nampak apa sebenarnya kelemahan anda. Kegagalan ini akan dapat mendedahkan apa yang perlu anda usahakan untuk kelemahan itu. Dan ini juga dapat memperlihatkan beberapa perkara yang anda mahir dalam, yang anda ada kekuatan dalam dan mungkin anda harus memperbaikinya lagi dengan lebih banyak lagi. Kasih lagi teguh dan kuat, kan? Tapi, itu semua tidak akan berlaku sehingga anda betul-betul dapat mengisarnya. Sehingga anda dapat membuang dan meletakkan diri anda di tengah-tengah kisaran tersebut. Dalam adunan campuran untuk dikisar, diblend, faham? Saya ingin anda memikirkan kenyataan ini. Ar-ruh berasal dari alam al-amar. Tetapi kehidupan ini, dunia ini yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita di sini, di mana kita boleh letakkan diri kita untuk bekerja, berusaha, dan untuk sebenarnya menemui diri kita ni, bukan kehidupan yang kekal, kan? Betul tak? Tak lama kan hidup ini. Jadi di antara masa kamu sudah masuk ke dalam usia dewasa, dan juga masa tidur kamu, dan ketika usia tua kamu tu, time kamu dah tak boleh buat apa dah, tak berupaya lagi. Di antara masa-masa tersebut, kita sebenarnya tidak mempunyai kiraan tahun yang banyak dalam tangan kita. Masa tak banyak kan? Untuk dapat mengetahui siapa sebenarnya diri kita. Untuk meletakkan diri kita untuk bekerja. Oleh itu, jangan takut untuk mencubakan sesuatu. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kita pengembaraan yang luar biasa ni di dunia ni. Jangan takut untuk mencuba. Maksud saya ini, hakikatnya bahawa anda telah melakukan pengembaraan untuk mencuba belajar bahasa Arab. Arabic adalah sesuatu yang menarik. Tapi ini satu permulaan saja. Cuba perkara dalam perniagaan ke bisnes. Cubalah perkara-perkara dalam pendidikan kamu. Cubalah pelbagai jenis pekerjaan. Cubalah beberapa perkara yang baik dan elok. Dan jika anda menjalankan hidup anda berasa takut atau ragu-ragu untuk mencuba, aku tak pastilah sama ada ia boleh jalan atau tak. Aku tak pastilah sama ada aku akan berjaya atau tak. Dan itu adalah jenis-jenis orang yang hanya akan duduk di tepi-tepi je. Dan tidak akan melakukan apa-apa dalam hidupnya. Anda harus berhenti takut akan kegagalan. Anda harus usahakan betul-betul syakilah anda. Anda harus melepaskannya dan setelah anda melepaskannya, perkara yang luar biasa akan berlaku dalam hidup anda. Apabila anda dapat berhenti berasa tertekan sangat dengan menghadapi kegagalan. Okey, dengar ini salah satu seorang pelajar kegemaran saya ini yang pernah saya ajar dalam kos ini, anda tahu telah wujud selama 5 tahun sekarang kan? Kalian semua ni dalam tahun ke-5 dah. Okey, salah seorang pelajar kegemaran saya ni paling favourite saya ni. Saya tidak akan menamakannya. Anda tahu apa masalahnya? Saya ni dapat katakan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakannya untuk tidak pandai belajar Arabic. Laki ni kan siang malam dia duduk dalam kelas. Time rehat semua orang pergi main pingpong atau lipat-lipat je, tapi dia ni belajar je. Orang semua pergi rehat, makan tengah hari, makan lunch, dia pula pergi belajar. Dia sibuk semak semua nota-notanya. Dan tenggelamkan diri dia dalam ulang kaji sepanjang masa. Dan dia selalu bertanyakan soalan tentang subjek. Belajar. Itu je dia buat. Dia mempunyai buku-buku nota yang menimbun ni. Yang penuh dengan catatannya. Dan lepas tu cari lagi yang lain. Dan yang lain. Dan yang lain lagi.
Tangan dia mula sakit dan dia cakap tak maulah, aku tak mau pakai laptop. Sebab laptop untuk orang yang malas, dia cakap. Saya akan belajar. Dan by the way, dia adalah salah seorang best friend saya. Dulu dia dan saya selalu pergi lepak sebelum dia mula belajar dengan saya. Dan saya pergi, hey, apa pasal kamu tak datang dan belajar Arabic dengan aku? Lepas tu dia cakap, ya ke? Okeylah, aku datang, aku try. Dan dia terus lompat masuk. Dan dalam kosnya yang dia ambil dengan saya panggilnya, hey jom, lepak makan pizza ke apa ke? Lepas tu dia jawab, tak dapat lah bro, aku kena belajar ni. Saya ni cikgunya pada waktu siang. Dan pada waktu malam saya fikir, jom lepak, kita pergi lepak jom. Tak boleh lah bro, aku kena belajar lah. Terima kasihlah, kau pergilah dulu. Alamak, kan? Tapi dia ni kan, dalam banyak peperiksaan yang dia ambil, gagal dengan teruk. Gagal sangat teruk. Tapi saya sama sekali tak kesiankan dia pun. Itulah daya usaha yang berharga untuk dilakukannya. Dan ada pelajar yang lain pula yang tak perlu usaha sangat pun dan dapat skor dengan amat baik dengan senang je. Pertama sekali, saya tak fikir ia bernilai sangat untuk masa mereka, pendidikan yang mereka terima. Dan saya tidak dapat memberikan level respect pada apa yang mereka lakukan seperti mana level respect untuk yang ini dan daya usahanya. Bukan pilih kasih, tapi dia punya usaha ni lain macam sikit. Saya memang amat menghormati apa yang dia lakukan, yang satu ni. Dia seperti, saya akan mencubakan sesuatu dan saya akan memberikan yang terbaik. Kan? Saya tidak akan lari pada tanda pertama kegagalan. Saya tidak akan terus pergi begitu saja, putus asa dan buat perkara lain. Betul tak? Di mana ini adalah satu idea. Sesuatu kerja yang anda lakukan, sesuatu kerjaya ke atau usaha yang anda akan buat, usaha yang akan anda lakukan, selagi mana anda merasa ia seronok untuk dicuburi, anda mesti lakukannya. Tapi pada masa-masa anda mempunyai 1 atau 2 hari yang membosankan, anda harus seperti, aku rasa aku perlu melakukan perkara lain lah. Saya akan pergi beralih kepada perkara lain lah pula. Tapi ya ke, sabar bro, ini bukan jannah lagi. Dalam hidup ni, anda akan mempunyai hari-hari yang baik dan hari-hari yang buruk juga. Hidup ini memang macam tu, itu normal. Semasa nikmat sedang diturunkan, semuanya gembira, semuanya happy, semuanya okey. Saya dah sempurna sekarang, inilah cara yang saya mahukan. Tapi ketika perkara tidak berjalan dengan lancar, kana ya usah. Aku jadi sangat tertekan. Aku tidak tahulah ini perkara untuk aku ke tak. Aku tak tahulah sama ada saya harus melakukan ini. Ia selalu berlaku pada pelajar. Mereka gagal dalam satu ujian atau tidak gagal, maaf. Atau dapat 95 je dalam periksa. Astaghfirullahaladzim. Bagaimana anda akan tunjuk muka kepada ibu bapa anda sekarang? Siapa yang akan berkahwin dengan anda sekarang kan? Dapat 95. Anda mempunyai 95 markah bukan 100. Aku tak tahulah aku patut berhenti sekarang kerana ia tak berbaloi lagi. Kamu serius ke? Tumbuhkanlah tulang belakang. Tumbuhkan kulit tebal sikit. Applykan diri anda dalam apa sahaja yang anda lakukan. Dalam apa sahaja yang anda lakukan pun. Dan ini bukan hanya mengenai pengajian anda di program Dream ini. Sebaliknya, ia menjangkau kepada yang lebih jauh lagi dalam kehidupan untuk mempunyai sikap itu. Apa sahaja yang anda lompat ke dalam, anda betul-betul selam, dive dalam-dalam, explore. Selamkan semua, selami semua. Dan ia juga dapatkan nasihat, tapi jangan terlalu sangat memintakan nasihat. Jangan over sangat. Jangan terus saja mendapatkan nasihat dan dapatkan nasihat lagi dan mendapatkan nasihat lagi. Lepas tu pula, tak melakukan apa-apa pun lepas tu. Anda mempunyai beberapa orang dalam hidup anda yang anda boleh percayai. Dan kadang-kadang beberapa orang mereka masuk ke dalam kebiasaan ini di mana mereka suka mendapatkan nasihat daripada orang lain yang mereka sendiri tahu mereka akan mendapat dua jawapan yang berbeza. Kerana mereka suka hidup dalam confuse selalu. Mereka suka tu. Mereka menggunakannya sebagai kambing hitam, sebagai alasan untuk melakukan apa-apa pun. Scapegoat. Untuk escape dari kenyataan. Baiklah, dia mengatakan ini. Tapi kau mengatakan itu. Dan mereka menunggu anda mengatakan sesuatu dan katakan tetapi dia mengatakan ini. Pergi dapatkan nasihat tetapi dapatkan nasihat dengan sebuah tujuan dan dapatkan nasihat dengan beberapa tahap kepercayaan. Dan lepas tu juga anda tidak boleh meminta nasihat dari orang sebarangan saja. Dan by the way, jika anda memintakan nasihat yang bertentangan dari orang, adakah anda tahu apa yang dimaksudkan itu? Itu mengatakan pertama sekali anda tidak mempunyai keyakinan diri, nombor 1. Dan nombor 2, anda tidak mempercayai orang. Anda tidak mempercayai mereka. Mengapa anda pergi minta nasihat mereka jika anda mahukan pendapat yang alternatif? Kan?
Anda tidak perlu mengambil atau setuju dengan pendapat semua orang. Anda tidak perlu mengambil pendapat saya atau pendapat Syekh Umar Sulaiman ke, atau pendapat Syekh Abdul Nasir ke, atau pendapat sesiapa saja untuk perkara itu. Anda mempertimbangkannya semua pendapat dan anda buatlah penilaian anda sendiri. Tapi setelah anda membuatkan penilaian sendiri, faiza azamta, apabila kamu membuatkan keputusan, fatawakkal 'ala Allah, percayalah kepada Allah dan teruskan hidup. Kan, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagaimana anda dapat menemukan diri anda sendiri. Dan itu sebenarnya pelajaran yang sangat penting dalam hidup, bahawa umat Islam, anda semua harus menginternalisasikan benda ini. Dan insya-Allah taala perkara-perkara yang hebat akan datang untuk hidup anda. Dan juga untuk memanfaatkan orang lain dalam hidup anda. Jika anda dapat menginternalisasikan perkara ini. Subhanallah.